Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Bersama saya Fidai Hanan Sahni dalam edisi khas Parlimen 13 Ogos 2020. Tumpuan di Parlimen hari ini. Berkuat kuasa 15 Ogos ini, harga siling pelitup muka jenis 3 lapisan atau 3 ply diturunkan kepada RM1 seunit. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, Dato' Alexander Nantalinggi berkata, penurunan harga itu dibuat selepas mengambil kira bekalan pelitup muka di pasaran mencukupi selain untuk mengurangkan beban ditanggung golongan B40. Kementerian mengambil tindakan untuk menyemak semula. Kami telah buat semakan itu dan telah juga membuat keputusan. Jadi telah dimaklumkan juga kepada Kabinet. Jadi RM1.50 pada mulanya kita akan turun di peringkat rujit kepada RM1.20, maka hari ini saya umumkan kita tak sampai ke RM1.20, kita terus turun ke RM1 satu unit, 3 ply ya, yang 3 ply, 3 lapisan topeng muka tu, sebab dia ada pelbagai, ada yang kurang dari 3 ply tu. Jadi kita dari satu standard yang 3 ply yang kualiti seperti mana yang diasas oleh WHO lah. Bercakap dalam sidang media di Kompleks Parlimen Malaysia hari ini, Dato' Alexander menegaskan tindakan undang-undang akan diambil ke atas mana-mana pihak yang menjual pelitup muka jenis 3 lapis melebihi harga RM1 seunit selepas ini. Itu undang-undang, jadi kita ada akta yang sesiapa didapati menjual lebih daripada had RM1 nanti, satu keping, mungkin kalau didapati bersalah, kita akan buat tindakan secara menggunakan undang-undang sedia ada. Katanya KPDNHEP juga tidak menolak kemungkinan untuk menurunkan lagi harga pelitup muka di bawah kadar RM1. Dalam perkembangan lain, mengulas lanjut mengenai isu tipuan bida yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat dalam sesi soalan kamar khas di Bangunan Parlimen Malaysia hari ini. Datuk Alexander yang juga Ahli Parlimen Kapit berkata, ia sememangnya menjadi salah satu fokus utama Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC. Jelas beliau tipuan bida merupakan suatu pelanggaran di bawah Seksyen 4(2)(d) Akta Persaingan 2010 yang mana boleh dikenakan penalti kewangan sehingga 10% daripada pusing ganti seluruh dunia atau worldwide turnover. Sehubungan itu, program advokasi yang objektifnya mempertingkatkan kesedaran mengenai akta persaingan dan isu-isu persaingan telah dijalankan di samping mempergiatkan kesedaran orang awam melalui pelbagai media massa. Perlu ditekankan juga katanya aspek kerjasama padu oleh kesemua kementerian dan agensi kerajaan semasa peringkat inkuari siasatan awal atau penyiasatan oleh pihak MYCC bagi mengelak pembaziran dana. Oleh yang demikian, jelas Datuk Robert Lawson Chuat, pelaksanaan proses tender perlulah dipantau dengan lebih menyeluruh dari pelbagai sudut bagi menangani amalan tipuan bida di dalam sistem perolehan kerajaan. Ini kerana menurutnya, walaupun proses perolehan bagi kontrak-kontrak bekalan dan perkhidmatan dilaksanakan secara tender terbuka, namun amalan tipuan bida oleh kartel tertentu masih berlaku dalam sistem perolehan kerajaan dan kesannya membebankan pengguna, pengusaha syarikat serta peniaga. Seterusnya mengenai pertanyaan lisan Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat mengenai cadangan KKM untuk menubuhkan makmal khas bertujuan untuk diagnosis penyakit virus berjangkit seperti COVID-19 di Sarawak. Menjawab pertanyaan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM merancang untuk membina sebuah kompleks makmal kesihatan di Batu 11 Jalan Kuching Serian Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan 2, Datuk Aaron Agodagang menjelaskan kerja-kerja awalan bagi projek tersebut telah diluluskan di bawah permohonan Rolling Plan 4 Rancangan Malaysia ke-11 RP4RMK11. Jelasnya skop cadangan projek ini berangkumi makmal kesihatan awam dan makmal keselamatan dan kualiti makanan. Beliau menambah makmal molekular khas untuk pengesanan dan pengesahan COVID-19 telah pun beroperasi di 5 hospital di Sarawak, iaitu hospital berkenaan ialah Hospital Umum Sarawak, Hospital Sibu, Hospital Bintulu, Hospital Miri dan Pusat Jantung Sarawak.
Berikut pula mengenai kapasiti hospital COVID-19 di seluruh negara yang dijangka mampu menampung keperluan jika berlaku peningkatan pesakit untuk rawatan. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan 2, Dato' Aaron Ago Dagang, bagi rawatan COVID-19 sebanyak 40 hospital termasuk 2 hospital universiti telah dikenal pasti sebagai hospital COVID-19 dengan kapasiti maksimal sebanyak 5,500 katil. Dari dulu kita memang dari kapasiti fasiliti kita mempunyai berbagai hospital. Kita sekarang ini mempunyai 40 hospital dan 2 hospital universiti yang sentiasa terlibat dalam mengendalikan ujian COVID ini, dan kita mempunyai katil-katil yang begitu banyak, dan selepas itu kita pun sekarang ini katil yang sentiasa ada adalah 6,889 dengan kadar penggunaan 15%. Daripada kapasiti magma, kita memang ketahui kita ada 58 buah magma, termasuk magma universiti dan of course Kementerian Kesihatan dan swasta yang sekarang ini dapat menanggung kapasiti kepada 38,600 sehari. Beliau menjelas demikian pada persidangan Dewan Rakyat hari ini sebagai mengulas pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Katanya lagi, Kementerian Kesihatan juga mempunyai kapasiti sumber manusia yang mencukupi, termasuk tambahan sebanyak 2,000 lagi petugas kesihatan kontrak di bawah pakej ransangan ekonomi PRE bagi menangani penularan wabak COVID-19. Dari segi sumber manusia, memang kita memang mencukupi. Sekarang ini kita melihat 5,000 standby, dan kita pun menggunakan 2,000 lagi kontrak. Tugas kontrak di bawah rancangan pakej rancangan ekonomi, ya, and then of course kita ada klinik-klinik, kita mempunyai 1,016 klinik di seluruh negara yang terlibat dalam saringan. Selanjutnya, Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom serta rombongan tiba di bangunan Parlimen Malaysia hari ini bertujuan bagi membincangkan mengenai projek bekalan air dan elektrik luar bandar di Sarawak bersama Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Haji Abdul Latif Ahmad. Sejurus selepas perbincangan, rombongan menjamu selera makan tengah hari bersama beberapa ahli Parlimen GPS. Turut serta dalam rombongan tersebut, Menteri Muda Bekalan Elektrik Luar Bandar Datuk Liwan Lagang, Menteri Muda Bekalan Air dan Hal Ehwal Islam dan DBKU Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Haji Junaidi dan Setiausaha Tetap Kementerian Utiliti Sarawak Datuk Insinyur Alice Jawan Empaling. Sekian bersama saya Fidai Hadan Sahni dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.